Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nordiana binti Abdul Jabbar daripada Universiti Malaysia Kelantan akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Perlambangan Alam dalam Peribahasa Melayu melalui perspektif teori keindahan Bragинski. Baiklah, seperti yang kita maklum, simbol merupakan satu bentuk perlambangan ataupun simbolik yang digunakan sebagai menyatakan suatu lambang. Seperti contoh kata sebagai contohnya kata simbol digunakan untuk memberikan perlambangan terhadap alam semula jadi. Alam di sini merujuk kepada dunia atau segala apa yang ada di langit maupun di bumi. Manakala semula jadi dapat dikatakan sesuatu yang wujud sejak lahir atau erti lainnya tanpa adanya gangguan dan campur tangan manusia. Baiklah, keindahan perlambangan alam dalam peribahasa Melayu kita dapat lihat menerusi aspek-aspek sifat environment ya, keindahan yang telah diketengahkan oleh Bragинski. Okay, menurut Bragинski pada tahun 1994, sifat-sifat environment ini adalah merujuk kepada kepelbagaian ataupun keanekaragaman terhadap makna keindahan dalam kesusasteraan Melayu tradisional khususnya. Selain daripada itu, Bragинski juga menjelaskan bahawa kepelbagaian ragam yang wujud dalam suatu bentuk puisi, misalnya perlu berada dalam keadaan yang tersusun, tertib, harmoni dan juga berstruktur. Okey, hal ini kerana kepelbagaian tersebut memerlukan gandingan dan juga integrasi dan saling melengkapi bagi menghasilkan kesan yang seimbang. Okey, bagi dalam kajian ini saya menggunakan keindahan semula jadi dalam koleksi peribahasa yang mengandungi 3 simbol iaitu simbol air, simbol sungai dan juga simbol hujan. Okey, dalam setiap simbol ini dikeluarkan 3 contoh peribahasa lah, okey, yang mengarah kepada keindahan semula jadi. Okey, ini merupakan peribahasa simbol air. Okey, air merupakan satu sumber yang sangat penting dan ianya sangat diperlukan dalam kehidupan manusia sejagat dan ianya pasti tidak dapat dipisahkan juga daripada kehidupan semua makhluk yang hidup di muka bumi ini. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana air berperanan sebagai satu alat keperluan utama dalam kehidupan seharian kerana ianya bukan sekadar untuk diminum bagi menghilangkan dahaga, namun menjadi sebagai alat pembersihan seperti membersihkan diri, membasuh pakaian, kenderaan dan sebagainya. Okay, selain daripada itu, dia juga menjadi alat bagi menyuburkan tanam-tanaman dan juga memulihkan haiwan. Okey, ini merupakan peribahasa-peribahasa yang diambil yang menggunakan simbol air. Okey, contohnya peribahasa nombor 66, air jernih ikannya jinak. Yang memberi maksud simbol di sini ialah pemerintah yang baik. Okey, air itu adalah merujuk kepada golongan pemerintah yang baik. Okey, kemudian peribahasa yang kedua ialah air dicincang tidak akan putus. Okey, air di sini membawa simbol ataupun membawa maksud kepada hubungan adik-beradik. Okey, seterusnya air di cucuran atap jatuhnya di perlimbahan juga. Maksudnya di sini ialah merujuk kepada sikap seseorang anak lah. Air di sini merujuk kepada sikap seseorang anak. Jadi di sini kalau kita lihat dari segi teori keindahan Bragинski yang mana ianya membawa kepada kesatuan makna simbol itu sendirilah. Okey, air di sini ketiga-tiga konsep air ini yang memberi makna simbol pemerintah yang baik, hubungan adik-beradik dan juga sikap seseorang anak.
Okey, simbol yang kedua ialah kita merujuk kepada simbol hujan. Okey, hujan merupakan salah satu anugerah nikmat yang diperturunkan oleh Allah SWT kepada sekalian umat manusia lah di muka bumi ini. Okey, dikata kerana penurunan hujan merupakan satu fenomena alam yang mendatangkan banyak kebaikan kepada seluruh makhluk, baik manusia, haiwan maupun tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Jadi di antara pelbagai nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT, kita dapat menemukan beberapa nikmat kurnia ilahi, antaranya nikmat tumbuh-tumbuhan dan mineral yang keluar daripada perut bumi, dan juga nikmat hujan yang turun daripada langit untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan serta dapat memberi manfaat kepada manusia serta seluruh makhluk Allah yang lainnya. Baiklah, di sini ada 3 peribahasa yang merujuk kepada uh, hujan, yang menggunakan hujan sebagai simbol untuk melambangkan sesuatu. Okey, peribahasa yang pertama ialah panas setahun dihapuskan oleh hujan seharian. Okey, di sini hujan di sini membawa maksud ataupun membawa simbol kepada perlakuan kebaikan, perkara-perkara yang baik dan yang positif. Okey, manakala peribahasa yang kedua, hujan berpohon, panas berasal. Okey, membawa maksud hujan di sini membawa maksud punca ataupun sebab berlakunya sesuatu. Okey, dan peribahasa yang ketiga, sediakan payung sebelum hujan, iaitu hujan di sini merujukkan supaya kita ada sikap bersedia, bersiap sedia, bersiap siaga, okey, sebelum berlakunya perkara yang tidak diingini. Okey, ini merupakan ketiga-tiga simbol yang memberi makna simbol kepada hujan tadi. Okey, perkara terakhir, peribahasa yang terakhir ialah simbol sungai. Okey, yang mana sungai adalah laluan air semula jadi yang terbina dengan kekuasaan Sang Pencipta dan memiliki pelbagai fungsi dalam kehidupan manusia dan hidupan sungai. Jadi menurut Dinamika Hydrofisa pada tahun 2018, sungai ialah satu aliran permukaan air yang berbentuk memanjang dan mengalir secara berterusan dari hulu ke hilir. Hulu yang dikatakan adalah punca, sumber atau permulaan aliran sungai, manakala hilir pula sinonim dengan muara yang membawa maksud penghujung, pengakhiran atau berakhirnya aliran sungai, yang merupakan salah satu bahagian permukaan bumi yang terletak di bawah tanah, didatangi oleh curahan air hujan sebelum air itu dibawa mengalir ke laut dan juga ke tasik. Okey, baiklah, kita tengok peribahasa yang terlibat ialah kita ada 3 peribahasa, iaitu peribahasa simbol sungai. Di sini ialah mana sungai yang tiada berhulu, okey, yang membawa maksud semua orang ada tempat asal usulnya. Maksudnya sungai tadi menjadi punca, membawa maksud simbol punca sesuatu perkara berlaku, menjadi satu asbab dan juga asal usul sesuatu tempat lah. Kemudian air didih menganak sungai, maksudnya hiburan ataupun rezeki yang melimpah ruah. Dan peribahasa yang ketiga ialah laksana mencari sungai yang tidak berhulu, iaitu perbuatan yang sia-sia yang kita tidak tahu daripada mana punca aliran sungai tadi, air sungai itu tadi bermula. Okey, baiklah, ini merupakan ketiga-tiga peribahasa sungai yang menggunakan simbol sungai. Okey. Baiklah, secara kesimpulannya, dalam ketiga-tiga tema simbol di atas, keindahan dalam peribahasa dilihat menerusi aspek yang dikemukakan oleh Brzezinski, yakni aspek asal usul keindahan. Aspek ini menekankan punca atau asal usul keindahan peribahasa Melayu. Masyarakat Melayu tradisional pada zaman dahulu melihat alam sekeliling sebagai tanda kekuasaan dan kekayaan Allah SWT, lalu mendorong mereka untuk menghargai keindahan jamal dengan mencipta peribahasa yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sejagat. Jika diteliti tadi, kita ada peribahasa yang menggunakan simbol air, hujan dan juga sungai tadi yang membawa makna yang membawa kepada keindahan ataupun asal usul peribahasa tadi ialah berdasarkan konsep alam terkembang dijadikan guru. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.